Suzuki Gixxer SF250 dengan tanda harga 15,200 hingga 15,500. Apa yang bakal korang dapat? Sebelum tu saya nak berterima kasih kepada Wilhin Motor dan juga Mr. Michael kerana sudi meminjamkan kita motor ini untuk kita review secara lebih terperinci lagi. Dan sekiranya korang berminat dengan motor Suzuki Gixxer SF250 ataupun yang versi naked dia, Suzuki Gixxer 250, ataupun apa-apa saja jenis motor yang ada dekat sini, tak kira daripada brand Suzuki, Honda, Yamaha, korang boleh datang dekat Wilhin Motor dan boleh kontak dengan kawan saya Mr. Michael. InsyaAllah diorang akan bagi korang harga yang memang cun lah. Okay guys, so inilah dia motor Suzuki Gixxer SF250. Merupakan sebuah motor sport bike berfairing 250cc untuk entry level beginner punya, tapi dengan lebih penjimatan bahan api dengan harga yang mampu milik dan juga low maintenance, dan juga motor ni sesuai untuk daily use, daily commute, yang mana saya akan cerita sekejap lagi lah kenapa motor ni sangat sesuai digunakan untuk daily use. Okay, so dari segi reka bentuk, lampu hadapan motor ini menggunakan lampu LED, main headlamp menggunakan lampu fully LED. Kalau tengok memang cukup terang tengok dia suluh kat situ, memang cukup terang. Dan tadi tu lampu tinggi, ini lampu rendah dia, dan ini lampu tinggi. Ok, so untuk Suzuki dia memang biasa menggunakan lampu yang sebiji macam ni, dia bersambung. Dia mengikut reka bentuk Euro Standard yang selalu menggunakan satu sahaja headlamp, berbanding dengan motor Jepun yang lain menggunakan double headlamp. So ni dari segi lampu hadapan. Manakala dari segi lampu belakang, lampu brake dia juga menggunakan lampu LED. Bagi saya just nice saja, cukup cun. Cuma dia punya signal masih menggunakan lampu halogen. Kat belakang ni pun nampak capang, dan dekat depan ni pun nampak capang juga lah. Nampak kacau sikit lah dia punya signal ni. Tapi korang boleh je beli aftermarket punya, lekat lampu dekat tepi ni. Saya rasa abang-abang motor tu dah tahu lah. So dari segi rekaan bentuk tepi dia bagi saya cukup cantik, nampak slim je, tak adalah begitu bulky sangat. Membawa ke tepi, design dia macam ni. Ke belakang, dan saya juga suka dekat dia punya L-bar, cantik nice. Dia tak begitu tajam, ada setengah motor dia macam naik sikit. Yang ini just nice saja. Dan ekor dia ni, dia ada datang dengan dua, satu mat agak belakang ni, satu lagi ada space guard. Kalau korang nak sunat dekat bawah ni boleh, nampak ni. So bila korang sunat ekor dia ni, dia bagi korang siap-siap splash guard ni. So macam tahu-tahu je korang nak sunat motor ni. Dan macam saya pernah buat review sebelum ni, saya suka dia punya exhaust double barrel guys, cukup cun. Dipadankan color hitam dengan color chrome. Ni besi besi ke plastik? Besi lah. Ini pun besi. Ok, so membawa ke hadapan. Bagi saya design dia cukup sporty, cukup handsome. Terpulang ni korang minat ke tak dengan design dia? Sebab ada orang mungkin minat, ada orang tak minat, bergantung dengan orang tu lah. Ok, dari segi performance engine, Suzuki ada memperkenalkan sistem SEP. Apa tu SEP? Iaitu Suzuki Eco Performance. So berbeza dengan mana-mana motor 250cc yang mementingkan
performance engine, kelajuan dan juga berapa banyak silinder, berapa banyak teknologi ada dekat motor tu. Suzuki pula dia mementingkan performance dari segi penjimatan bahan api, yang mana dikatakan untuk full tank dia berkapasiti 12 liter mampu pergi sehingga 400 km. So bermaksud kalau korang daripada Balakong ni, korang boleh sampai ke Johor Bahru dengan satu isian tangki ni saja. Bermaksud kalau kita pecahkan per liter, motor ni boleh pergi 33 km per liter. So macam mana motor ni boleh begitu cekap tenaga? Sebab dia menggunakan sistem engine SOC. Okay, so single overhead cam. So untuk pengetahuan korang, single overhead cam ni dia bermain pada low hingga middle RPM. So pada low dengan middle RPM, power dia memang akan datang. Berbeza dengan engine Dodge yang power dia cuma akan datang pada middle sampai high RPM. Sebab itulah motor ni lebih jimat bahan api. So untuk engine motor ni, dia share engine dengan sepupu dia, iaitu versi naked Gixxer 250, iaitu versi naked. Dan ada satu lagi V-Strom 250 SX. So ketiga-tiga motor ni share engine yang sama, yang mana untuk motor ni dia dibekalkan dengan engine single overhead cam, single cylinder bersesara engine 249cc, dan paling menarik dia menggunakan sistem oil cooling. So dia tak menggunakan liquid coolant, dia cuma menggunakan oil cooling, dan juga dia mempunyai 6-speed manual clutch. Okay, so horsepower yang mampu dihasilkan untuk motor ni adalah sekitar 26.7 horsepower pada 9,300 RPM dan juga 22.2 Nm of torque. Okay, so untuk dia punya power pun kalau kita tengok, dia terhasil di tengah-tengah ataupun middle RPM saja. So sebab itulah motor ni memang cukup jimat bahan api. Okay. Selain itu, motor ini menggunakan cooling system SOCS, iaitu Suzuki Oil Cooling System, yang mana berbeza dengan mana-mana motor 250 yang lain menggunakan liquid coolant untuk menghidupkan enjin orang. Motor Suzuki yang ini dia menggunakan minyak hitam tu sendiri untuk dihantar ke radiator yang korang boleh nampak dekat sini, dan dia akan disejukkan, dibantu lagi dengan kipas yang ada dekat belakang radiator, dan minyak yang sejuk tu akan disalurkan semula ke blok korang, dekat keliling blok korang. So macam itulah sistem cooling ni berfungsi, yang mana Suzuki adalah pengeluar pertama yang menggunakan sistem ni, yang mana pertama kali diperkenalkan dekat motor FXR, seterusnya ke FX dan juga ke motor belang, dan sekarang kini diturunkan pula dekat motor 250 dia. Dengan ada sistem ni, korang tak ada masalah untuk korang punya water pump dengan minyak hitam tu bercampur, so sekaligus menjadikan enjin motor ni lebih tahan lasap. Jadi dengan ada dua sistem yang diperkenalkan, iaitu Suzuki Eco Performance dan juga Suzuki Oil Cooler System, jelas motor ni bukan saja jimat bahan api, tapi juga enjin dia tahan lasak dengan enjin SOC yang memang kita tahu sedap main pada low hingga middle RPM. So bermaksud bila dia masuk dekat tahun, motor ni memang cukup ringan dan juga lincah, sesuai untuk kegunaan harian, jimat bahan api. So itulah yang ditekankan dekat motor ni. Yang mana dari segi top speed pula, mesti korang tertanya-tanya motor ni boleh pergi berapa laju. So motor ni boleh pergi sekitar dalam 150 ke 154, bergantung juga dengan berat rider, cara tunggangan, keadaan cuaca dan keadaan jalan. Kunci motor ni datang dengan kunci yang biasa saja macam ni. So jom kita tengok meter dia. So ini paparan meter dia. Walaupun dengan tanda harga 15,200, tapi korang dapat meter fully digital guys. Korang tengok. So bagi saya semua information yang basic ada kat sini, macam gear indicator, meter RPM, speedometer, dan juga ada meter minyak sekali lah. Punya ada indikator ABS. Yes, motor ni ada ABS. Dan dia punya switch button macam ni lah, basic saja. So kita tengok sini ada lampu high beam. Okay, high beam. Okay, so ada lampu rendah, lampu tinggi, signal, dan ada horn lah. Okay, so tu horn dia.
dan dia ada kill switch dan juga electric starter. Okay guys, so motor ni juga datang dengan easy start system, yang mana kalau korang tekan dia punya starter sekali, engine dah hidup. Tapi untuk start engine, korang kena tarik dulu dia punya clutch dan tekan starter. Bang, tolong bang, tekan sekali bang. Memang cukup senang, cukup mudah. So jom kita dengar bunyi motor ini. Okay guys, so itu adalah bunyi untuk motor ni. Bagi saya memang cukup agresif, cukup garang sebab dia ada double barrel. Tapi kalau korang nak lagi garang, korang boleh ganti exhaust aftermarket. Okay, atas motor ni kita nak try dia punya ketinggian seat motor ni. Okay, so bila saya duduk ke atas ni, untuk ketinggian seat height dia berketinggian 790mm, manakala saya punya tinggi pula 168mm. So kalau boleh tengok kaki saya agak menjeket sedikit. Okay, so untuk dia punya handling pula, dia menggunakan handle riser, bermaksud handle dia di atas sikit daripada fork, memberikan korang sebuah tunggangan sport touring. So sport touring ni dia tidak begitu menunduk macam motor super sport yang dekat bawah. Dia menegak sikit dan dia tak juga menunduk sangat. So kalau korang nak bawa hari-hari, korang boleh bawa menegak macam ni. Dan kalau korang rasa nak cari aerodinamik, nak main dekat highway, korang boleh menunduk macam ni. So korang ada dua pilihan option lah dari segi riding position. So memang cukup selesa. Dan saya juga suka dekat tangki dia, cukup flat. So korang tengok bila saya tunduk, dia perut tak belaga lah. So memang cukup aerodinamik. So korang ada dua option, sama ada korang nak bawa menegak untuk kegunaan harian, nak masuk bandar, memang cukup ringan. Dan berat motor ni cuma 161 saja, cukup ringan bagi saya. Memang sesuai lah untuk kegunaan harian. So dari segi kapasiti tangki, macam saya mention sebelum ni, berkapasiti 12 liter. Dan dia punya seat ni saya suka sebab dia punya seat empuk, sedap bila saya duduk tadi dekat atas, dan dia ada back support dekat sini. So bila korang punya bila korang menunduk, bila korang punya punggung tersentuh kat sini, korang dah lock tau. Bila dah lock, korang lagi confident bila nak ambil corner. Dan saya juga suka dekat pilon seat dia, memang cukup selesa untuk orang yang ada dekat belakang. Begitu juga dengan elba dia, memang bagi saya cukup cantik lah. Dia tidak menajam macam setengah-setengah motor yang dia timbul. Ini just nice saja. So bila korang naik, contoh macam ni kaki, korang tengok dia tidak tercucuk lah kaki korang. Ada setengah motor tu saya tak nak mention, dia korang boleh tercucuk kaki lah. Tapi yang ni korang tengok memang tak tercucuk sebab dia ikut ketinggian seat height dekat pillion seat ni. So itu yang best lah pasal motor ni. Dan orang kat belakang juga, dia tidak rasa begitu tinggi sangat sebab dia punya pillion seat ni tidaklah begitu tinggi macam motor super sport yang lain ataupun sport bike yang lain. Okay, so dari segi sistem suspension, motor ini datang dengan telescopic fork dekat hadapan, berwarna hitam. Tengok kat sini. Dan dekat belakang pula, dia datang dengan monoshock jenis boleh preload lah. Brake hadapan pula hadir dengan single disc daripada Vibray, yang ini double caliper. Manakala dekat belakang pula datang dengan single disc juga daripada Vibray, yang ini single caliper. Dan juga motor ni turut hadir dengan dual ABS, depan dan juga kamu tengok belakang, dual ABS. So walaupun dengan tanda harga yang bagi saya cukup murah, 15,200 hingga 15,500, tapi dari segi aspek keselamatan, Suzuki memang tak abaikan lah untuk motor ni. Okay, so dari segi saiz tayar pula, dekat hadapan ni hadir dengan saiz tayar 110, 70, 17, memang standard untuk motor 250. Dan dekat belakang pula hadir dengan tayar 150, 60, 17. So persoalan terakhir, siapa yang patut beli motor ini? Suzuki Gixxer SF250. Kepada siapa-siapa yang nakkan sebuah motor sport bike yang nampak sporty, ada looks, handsome, bergaya, tapi nak juga sebuah motor yang low maintenance, jimat bahan api, senang jaga, enjin tahan lasak, harga mampu milik, dan tak kisah sangat pun pasal performance ataupun top speed dia.
maka korang patut ambil motor Suzuki Gixxer SF250. So untuk yang versi berfairing, ada dua color. Yang ini adalah color black, matte black metallic, yang mana ini color hitam. Dijual pada harga 15,200 saja. Manakala untuk Gixxer yang color biru ni, ini Blue GP Edition, dijual pada tanah harga yang lebih mahal sikit, mahal dalam 300, iaitu 15,500. So untuk saya sendiri personally, saya akan ambil yang warna biru ni lah, sebab nampak handsome, nampak macam lebih sporty compare dengan hitam. Tapi apapun pilihan di tangan korang guys, dan sekiranya korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang dekat Wilhin Motor, dan korang boleh kontak juga dengan kawan aku. Nombor kontak saya tinggalkan dekat bawah, dan korang boleh mention nama saya untuk dapatkan special harga, special discount. Dan untuk Gixxer 250, dia ada satu lagi version naked, dijual pada tanah harga 14,500 saja, datang dengan dua color. Ni color hitam, ni pula color blue, color biru dia, matte blue. So harga dia juga bagi saya sangat mampu milik. Harga macam skuter adventure 150 saja ataupun 160, tapi dengan harga tu korang dapat sebuah motor sport bike naked. So kalau korang minat yang ni, korang boleh ambil juga ini. Engine spek semua sama, kecuali yang ni dia tak ada fairing saja. Okey, dia kosong, dia tak ada fairing kat depan macam motor tu. So yang ni handle dia lebih menegak lah. So kalau korang minat dengan motor ni, korang boleh kontak juga dengan kawan aku. Sekiranya korang suka dengan video aku pada kali ni, korang jangan lupa untuk like video aku, share, subscribe. Yang penting subscribe video aku, sebab korang akan dapat lebih banyak lagi info-info pasal motor di masa akan datang. Dan terima kasih juga kepada 5,100 subscriber yang sudi subscribe dan juga sentiasa mengikuti perkembangan YouTube channel ni. InsyaAllah di masa akan datang kita akan review lebih banyak lagi pasal motor yang ada dekat Malaysia. Okey. Sedikit info untuk korang, kalau korang buka sebelah cover set kiri, korang akan nampak kipas radiator, dan juga korang akan nampak plug dia, dan juga korang akan nampak dia punya ini dia guys, bateri. So kedudukan ni semua ada dekat sebelah kiri. So kalau korang nak servis, buka je cover set sebelah kiri.